seperti yang kita borak-borak dari tadi, Meg, ramai yang dah berencana nak melancong dalam negara. Luar negara tak boleh lagi. Tapi kita ingin memberi penekanan terhadap industri pelancongan negara yang kian terjejas sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan dan juga impak daripada COVID-19 ini. Betul. Jadi inilah peluang kita, rakyat Malaysia semua, untuk kita meningkatkan lagi industri pelancongan dalam negara kita. Ayuh kita melancong dalam negara. Banyak tempat-tempat yang menarik yang boleh kita lawati. Betul. Dan untuk itu kita bersama dengan tetamu kita hari ini secara langsung melalui Skype, iaitu Encik Muhammad Halim Merikan, merupakan Presiden Persatuan Hotel Malaysia atau ringkasnya MAH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Malaysia. Ya, selamat pagi juga. Kalau kita lihat pengumuman yang telah pun buat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini dalam pelancaran pencana, saya rasa industri perhotelan merupakan antara yang mendapat impak positif dengan suntikan sebanyak 1 bilion ringgit. Jadi mungkin reaksi awal daripada pihak penggiat industri bagaimana? Okey, terima kasih. Mula sekali kami ingin memberi terima kasih kepada kerajaan kerana telah mendengar suara industri pelancongan di mana kami telah masukkan cadangan-cadangan prihatin ya. Dan salah satu daripadanya adalah skim pembiayaan pelancong di mana 1 bilion ringgit telah dibenarkan dan tetap. Tapi yang mustahaknya impaknya memang bagus, ya. Tapi yang mustahaknya adalah aliran kegunaan pembiayaan ini, di mana ia patut dan mesti digunakan untuk menaikkan taraf pelancongan domestik ataupun antarabangsa, di mana promosi dan juga branding, ya. Malaysia sebagai satu destinasi pelancongan mesti rebrand destinasi Malaysia sebagai satu tempat pelancongan yang unik, ya. Kalau kita lihat sekarang ni memang negara-negara jiran kita seperti Cambodia, Vietnam, Philippines, ya, di mana dan juga Indonesia tidak termasuk Bali. Kami lihat bahawa industri pelancongan mereka telah naik beberapa peratus, ya. Di sini memang mustahak promosi dan juga rebranding untuk pelancongan, sebab adanya pelancong yang datang ke Malaysia, ia akan menaikkan bisnes untuk bukan sahaja hotel tapi untuk semua sektor pelancongan. Ya, ini paling usaha. Betul. Bercakap mengenai sektor perhotelan, antara sektor yang cukup terjejas teruk akibat pandemik COVID-19 ini, dan kesan langsungnya juga kepada pekerja-pekerja hotel. Dan kita lihat bagaimana proses recovery session ataupun pembangunan semula industri perhotelan ini dan berapa lama masa yang diambil untuk memulihkan semula industri perhotelan ini. Okey, memang benar ini berkenaan dengan impak kepada pekerja lah, ya. Sebab kami dapati dalam ahli-ahli persatuan kami ada dalam 1,200 hotel, ya. Dan di sini kami lihat ada lebih kurang 30% yang telah tutup sementara dan juga lebih kurang 15 hingga 18% yang telah tutup terus. Okey. Jadi di sini dengan adanya pelonggaran MCO ni, di mana kita ada sekarang RMCO, kami dapati ahli-ahli kami telah mula kembali untuk melihat bagaimana mereka boleh membuka kembali hotel-hotel mereka, dan rangsangan daripada pelancongan domestik sudah tentu akan dapat membantu mereka, ya. So di sini kami harapkan yang dalam jangka masa yang terpendek seperti dalam 2 atau 4 bulan yang akan datang ni, kami akan lihat insya-Allah pelancongan domestik akan mula merangsang kembali ekonomi negara. Dan untuk pelancong antarabangsa, kami lihat selagi kalau kita punya akses daripada airport penerbangan, ya, dan juga bentasan dari luar negara,
jika ia tidak kembali atau dibuka, ini mungkin akan mengambil masa lebih kurang 8 hingga 18 bulan. Tapi yang mustahak di sini adalah pihak hotel ataupun sektor pelancongan, termasuk juga travel agent, ya. Kami mesti memastikan yang pelanggan kami, termasuk pekerja kami, selamat. Kami sudah mengeluarkan guideline untuk ahli-ahli Persatuan Hotel Malaysia, di mana ia juga akan insya-Allah di-endorse oleh Kementerian Pelancongan. Ini adalah untuk memastikan yang hotel-hotel kami adalah atau mengikut cara-cara pembersihan standard MOH dan juga standard hotel antarabangsa. Ya, ini paling mustahak kerana kalau kita lihat baru-baru ni ada berita yang mengatakan kenaikan reservation atau booking di Langkawi, kan? Di mana berita itu kurang orang kata kurang tepat, ya. Sebab bila ini membuat tinjauan kepada hotel-hotel kami dapati memang ada pertanyaan, tetapi bookingnya masih rendah. Tapi yang menakutkan di sini adalah di Langkawi itu, kalau dilihatkan pada dia punya report tu, dia mengatakan ada 193 hotel yang tidak berlesen. Dan sini rakyat atau komuniti kita mesti memastikan yang kalau kita tinggal di hotel, kita kena pastikan yang hotel itu selamat, bersih. Ini termasuk juga seperti Airbnb, ya, di mana sudah pasti mereka tidak ada SOP pembersihan yang sepatutnya. Saya menggalakkan rakyat untuk pastikan yang kalau mereka ingin melancong, untuk tinggal di hotel-hotel yang ada SOP yang betul. Seperti ahli Malaysian Hotel Association ataupun ahli MIBA, budget hotel, ya, ataupun hotel MAHO, iaitu hotel owners. Jadi ini paling mustahak sebab dalam pendaftaran di MOTEC kami dapati ada lebih kurang 4,300 hotel yang didaftarkan. Kami ada 1,200 ahli dan juga MIBA ada lebih kurang 2,300, ya, dan yang lainnya adalah bawah pendaftaran dengan MAHO. Jadi kalau Langkawi itu umpamanya ada 193 hotel yang tidak berlesen, agak menakutkan jugalah, ya. Baik, kalau kita lihat daripada penerangan tadi, sebenarnya ada disebut juga tentang pematuhan SOP, sebab kalau hotel-hotel ini berlesen, mereka telah pun diberikan garis panduan bagaimana selayaknya mereka beroperasi, dan kini dengan pematuhan SOP dan juga norma baru, saya rasa pihak hotel juga perlu ada tambahan kerja, ya, kerana sudah tidak lagi beroperasi seperti mana sebelum ini. Banyak lagi perkara yang perlu diperhalusi dan sebagainya. Jadi bagaimana penekanan ini diberi kepada setiap hotel yang terlibat, khususnya untuk memastikan supaya setiap satu daripada SOP itu dipatuhi dengan sepenuhnya, bukan sahaja daripada pihak hotel tetapi juga mereka yang menjadi pelanggan di hotel yang terlibat. Betul. Sebagaimana yang saya sebut tadi itu, SOP kami telah membukakan kepada MOH dan juga MOTEC untuk mengendoskan SOP kami. Sebab dengan adanya pengendosan daripada kementerian-kementerian sebegitu, sudah pasti kami akan adakan audit terperinci yang kami akan lakukan supaya memastikan yang hotel-hotel ahli kami mengikut SOP itu, ya. Dan ini adalah usaha sebab ia bukan sahaja untuk front desk, reception ataupun pintu masuk, tetapi ia takluk kepada pembersihan bilik-bilik dan juga dari segi dapur, cara pemasakan, cara kami mengendalikan barang-barang makanan yang datang daripada supplier. Jadi
SOP kami juga tertakluk kepada supplier-supplier kami, ya, sebab untuk pastikan yang cara mereka mengendali makanan itu sebelum ia sampai ke hotel, ya. Dan sebagaimana kita buat dengan cara sendiri pun, bila kita pergi beli daripada pasar kan, kita balik pun kita ada yang membersihkan atau melap dengan kain untuk membuang sisa-sisa bakteria kalau ada lah kan, ya. So ini termasuk juga kepada hotel. Bilik-bilik kami juga telah kami menaikkan cara pembersihan, ya. Ini termasuk ada hotel-hotel yang telah membeli mesin penguapan untuk pastikan yang ceruk-ceruk yang kecil atau yang tidak dapat disampai dengan cara pemeriksaan biasa dapat juga dibersihkan. Kami juga telah membuat bincangan dengan supplier chemical, ya, bahan kimia, supaya memastikan yang bahan kimia yang diberi adalah juga tertakluk kepada SOP untuk menawan COVID-19, ya. Baik, kita ingin dapatkan juga harapan daripada Tuan sebagai selaku Presiden Persatuan Hotel Malaysia mengenai harapan Tuan terhadap kerancakan industri yang baru dibuka ini melalui recovery station ini, dan juga jangka masa panjang ataupun jangka masa pendek ketika ini, bagaimana harapan dan juga pandangan Tuan terhadap arah tuju industri perhotelan ketika ini? Okey. Memanglah untuk recover daripada keadaan selepas pandemik ataupun masa pandemik ini, ya, ia belum clear lagi kan, tapi kita sudah masuk ke tahap recovery, dan ini adalah satu tugas yang baik yang telah dilakukan oleh kerajaan kita, terutama kali MOH, ya. Now, yang mustahak buat masa sekarang adalah pemasaran semula, ya. Dan pemasaran semula ini dalam norma baru telah bertukar. Digitalisation, di mana kita lihat pun daripada pengumuman oleh Perdana Menteri, di mana digitalisation adalah salah satu faktor utama. Ya, di sini kami akan lihat dia akan lebih lagi kegunaan digitalisation ini akan meningkat, ya. Dan di sini kami mengharapkan bahawa skim pembiayaan pelancongan 1 bilion yang didapati oleh Kementerian Pelancongan untuk menaikkan tahap pelancongan, digitalisation mestilah menjadi cara yang utama. Kalau kita lihat di negara China semasa mereka buka pintu untuk domestik, ya, mereka menggunakan cara live stream. Ya. Dan banyak lagi tempat-tempat di negara Malaysia ni yang kami belum melawat. Dan jika kita boleh menggunakan live stream daripada tempat-tempat destinasi yang belum diketahui, di mana 3 minit punya live stream, kalau kita boleh ada satu library, ya, satu perpustakaan digital di Kementerian Pelancongan, supaya rakyat Malaysia dan juga pelancong asing boleh lihat live stream daripada perpustakaan atau library itu. Tapi pembiayaan yang skim ini juga patut digunakan atau pelancong dari luar negara, bukan untuk China atau Asia sahaja, tetapi kita telah kehilangan kebanyakan pelancong daripada Eropah. Betul. Ya. Dan kalau Ministry of Tourism yang nak reform pelancongan, ya, reformasi pelancongan, kita kena dapatkan balik lagi bisnes-bisnes daripada negara Eropah. Okey, sebab quality tourism semuanya dari sana. Dan mereka mampu, kalau kita ikutkan penukaran wang asing kan, currency, foreign currency. Ya, untuk mereka Malaysia ni lagilah murah, tambah murah. Kita dah murah dah pun. Untuk Asia kita dah dikatakan salah satu negara yang mampu. Jadi itu mustahak. Kalau Indonesia boleh tukar orang punya tagline daripada Wonderful Indonesia ke Thoughtful Indonesia, ya, di mana mereka mengambil tindakan untuk memastikan yang keselamatan adalah keutamaan. Kita patut buat yang sama. Baik, Tuan. Ya.
Baik, terima kasih. Saya rasa satu perkongsian yang begitu bermakna sebenarnya daripada pemain industri. Saya rasa industri perhotelan dan juga pelancongan ini adalah industri yang penting sebenarnya. Rakyat Malaysia sebenarnya suka melancong. Tetapi apabila keadaan sekarang berlaku, maka cabaran itu dihadapi oleh semua pemain industri ini. Saya rasa mereka sangat tabah sebenarnya di sebalik cabaran yang ramai yang kena berhenti kerja, ada yang bercuti tanpa gaji. Jadi itulah adalah perkara yang saya rasa pengorbanan yang besar sebenarnya daripada pemain industri pelancongan. Jadi kita harapkan terbayarlah kesabaran mereka selama ini dengan adanya suntikan RM1 bilion daripada kerajaan menerusi pencana. Terima kasih diucapkan kepada Cik Muhammad Halim Merikan merupakan Presiden Persatuan Hotel Malaysia kerana bersama dengan kami hari ini. Terima kasih sekali. Terima kasih.